Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cikgu harap hari ini kamu baik-baik, sihat, lebih baik dari semalam. Ya. Baik, hari ini kita sambung bahagian akhir dalam bab 6 iaitu graf fungsi sinus, kosinus dan tangent. Baik, dalam buku teks kamu itu ada diceritakan tentang selepas membuat pemeriksaan jantung menggunakan satu alat, doktor akan menerangkan keadaan jantung kamu berdasarkan satu keputusan elektrokardiogram ataupun ECG. Graf elektrokardiogram ni mempunyai ciri-ciri graf fungsi trigonometri. Kalau kamu perhatikan, ada ciri-ciri fungsi trigonometri, iaitu ada satu pengulangan. Kalau kamu tengok ni, tet, 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 macam tu. Ada satu pengulangan kepada graf tu. Okey. Dalam bahasa Inggeris dipanggil normal sinus rhythm. Ada perkataan sinus kat situ kan? Ada perkataan sin. Sebenarnya itu adalah satu ritma sinus yang normal bagi satu degupan jantung. Kalau ada ketidaknormalan, dia boleh dikesan melalui keputusan elektrokardiogram. Ini contoh sajalah. Jadi apa sebenarnya ciri-ciri graf fungsi ni? Okey. Apakah ciri graf fungsi trigonometri? Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X dan satu lagi Y sama dengan tangent X. Okey, apakah ciri-ciri? Kita nak tengok graf. Sebelum ni kamu tengok sukuan-sukuan tu kan? Bila masa cikgu nak pakai sukuan tu? Bila masa nak pakai Sohcahtois? Kita pakai Sohcahtois tu apabila kita menggunakan sudut-sudut tirus dalam satu segitiga bersudut tegak. Sudut tirus saja. Dan kamu gunakan sukuan ini apabila sudut tu lebih daripada 90 darjah. Ini 90 darjah aja dalam sudut segitiga ni, sudut tirus saja. Ataupun sudut-sudut dalam sukuan pertama. Sukuan pertama saja kamu boleh rujuk pada Sohcahtois ni. Tapi kalau kamu ada sudut yang lebih daripada 90 darjah, dah termasuk dalam sukuan kedua, sukuan ketiga ataupun sukuan keempat, kamu kena gunakan dahulu sudut rujukan sepadan, kemudian baru kamu masuk balik kepada Sohcahtois. Itu yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi ini ialah yang kita nak tengok hari ini, ialah bentuk graf fungsi. Baik, graf yang pertama ialah graf sinus. Graf sinus atau Y sama dengan sin X, graf ni mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 90 dan nilai minimum negatif 1 apabila X sama dengan 270. Maksudnya kalau kamu lukis satu graf ada paksi Y dan ada paksi X, baik, daripada 0 sampai 360 darjah, satu pusingan dalam sukuan kan, 0 sampai 360. Kalau cikgu bahagi betul-betul tengah ni 180, bagi 180 tu dapat 90, sini 270 Kalau kita tengok satu pusingan sukuan tu daripada 0 sampai 90, 90 sampai 180 darjah, 180 sampai 270, 270 sampai 360 dekat satu pusingan. Baik. Dalam graf sin, nilai maksimumnya 1 bila X sama dengan 90. Maksimum dia 1 pada X sama dengan 90. Okey, nilai minimum negatif 1 bila X sama dengan 270. 270, sini negatif 1. 270 dekat sini. Cikgu tak pakai pembaris ni tapi kalau kamu lukis kemas-kemas, kamu akan dapat graf seperti di atas tu lah. Okey, yang tu yang pertama. Apa dia? Nilai maksimum 1 bila X sama dengan 90. Nilai minimum negatif 1 bila X sama dengan 270. Okey, memintas paksi X di kosong. Dipintas graf ni, pintas paksi X di kosong. Di mana lagi? 180, 360. Dekat situ, dipintas paksi X di kosong. 180 darjah dan 360 darjah. Okey, ciri yang ketiga, memintas paksi Y pada kosong. Maksudnya dipintas paksi Y di kosong ni je lah. Okey, jadi bentuk graf sin Y sama dengan sin X ialah, dia kena naik macam ni, dia lengkung.
Lepas tu dia lalu sini, lalu kat titik minimum, naik balik atas macam tu. Okay, maknanya graf y sama dengan sin x ni dimula dengan kosong, naik ke titik maksimum 1, turun balik kat kosong, nilai kosong pada 180, turun ke titik maksimum, titik minimum negatif 1, naik balik ke 360 darjah. Itu cukup satu tempoh. Jadi kalau macam tadi ECG jantung tu kan, dia bentuk dia macam ada pengulangan lah. Dia ulang macam tu. Dia boleh ulang bentuk graf tu. Okay, itu graf yang pertama. Graf yang kedua ialah graf cos. Baik, apa sifat-sifat ataupun ciri-ciri graf cos ni? Yang pertama, mempunyai nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 0 dan 360 darjah dan nilai minimum negatif 1 bila X sama dengan 180. Kalau cikgu lukis, okay, yang tadi kamu akan dapat graf macam ni. Graf seperti di atas lah. Namakanlah Y sama dengan sin X. Okay. Graf yang kedua ialah graf cos Y sama dengan cos X. Kalau cikgu ambil pembaris, lukis paksi, ini X, ini Y. Okay, antara 0 sampai 360 darjah, cikgu bahagi dua skala ni bagi seragam, 180, 360 bahagi 2, 180. 180 bahagi 2, 90. Ini 270 lah. Dia tambah 90, 90, 90, 90. Baik. Kalau graf cos mempunyai nilai maksimum 1 bila X sama dengan 0. X sama 0, maksimum dia 1 dekat mana? Dekat sini. Dekat 0 ni. Maksimum dia 1. Lagi dekat mana? 360 darjah pun maksimum dia 1 juga. Dekat 1 lah Nilai minimum negatif 1 bila 180 dekat sini. Ini negatif 1. Okay, 180 dekat sini minimumnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, memintas paksi X pada X sama dengan 90 dan 270. Mana dipintas ke X ni dekat 90 dengan 270. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, ciri yang ketiga, memintas paksi Y pada Y sama dengan 1. Mana dipintas kat sini lah. Okay, dipintas paksi Y di 1. Baik, macam mana kita nak lukis graf cos Y sama dengan cos X? Okay, mula dengan 1. Mula dengan 1, lalu dekat 90, turun di titik minimum, naik atas mula di 270, lalu di sini, sambung balik kat situ. Dia mesti lengkung. Jadi kamu akan dapat graf seperti ini. Kita namakan dia Y sama dengan graf cos X. Okay, apa beza graf sin dengan graf cos ni? Graf sin tadi dia mula dengan 0, akhir dengan 0. Paling tinggi 1, minimum, maksimum 1, minimum negatif 1. Okay, kalau graf cos dia mula dengan 1, dia akhir dengan 1. Okay, maksimum 1, minimum negatif 1. Tapi dia potong memintas paksi X 90 dengan 270. Tadi graf sinus dia memintas di paksi S di 0, 180, 360. Itu beza antara graf sinus dengan graf cosinus. Okay. Graf yang ketiga ialah graf tangent. Y sama dengan tangent X. Okay, graf tangent X ni dia tak ada nilai maksimum, ialah infinity. Infinity. Ini ialah simbol tak tertakrif. Maknanya tidak ada satu nilai tertentu pada nilai maksimum atau nilai minimum. Tak ada. Ni paling tinggi dia boleh pergi. Ni tak tahu berapa panjang graf ni akan pergi. Okay. Tetapi dia nilai maksimumnya ialah infinity dan nilai minimumnya ialah negatif infinity. Okey, apa dia tak tertakrif? Okey, untuk pengetahuan kamu, nilai tak tertakrif tu nilai yang sangat besar atau sangat kecil sehingga kita terpaksa menggunakan simbol infinity ni. Baik, kenapa? Itu ciri yang pertama. Yang kedua, memintas paksi X pada X sama dengan 0. Okey, kalau kita lukis macam tadi juga. Okey, ini paksi Y. Ini paksi X, ini paksi Y. Okey, ini 0 sampai sini 360 darjah. Okay, separuh ni 180, separuh ni 90, sini pun 270. Okey. Memintas paksi X di X sama dengan sifar 180 dengan 360. Maknanya di paksi X ni, dekat mana yang dipintas? 0, 180 dan 360. Okey.
Memintas paksi Y pada Y sama sifar. Sama lah ni Y sama sifar kat sini. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, nilai tangent 90 dan tangent 270 tidak tertakrif. Maknanya sebenarnya dekat sini ada satu garis, ada satu garis di sini, di 90 ni, kalau cikgu lukis lah bagi kamu sebab kamu tak nampak. Okey, kat 90 ni, dapatkan 90, garis ni dia tak pintaskan, dia tak menyentuh. Okey, yang ni kan ada satu garis. Sebenarnya dekat 90 ada satu garis. 90 Okey, satu lagi dekat 270 ni pun sebenarnya ada satu garisan. Kat situ. Okay. Di mana graf warna pink ni, graf yang berwarna, graf tangent ni, dia tidak akan menyentuh. Dia boleh pergi jauh, dia boleh pergi lagi tinggi, tapi dia tidak akan menyentuh. Ini pun sama. Bawah, dia boleh pergi lebih bawah, tapi dia tidak akan menyentuh graf kedua-dua garis lurus ni. Okay, garis ni kalau kamu pergi peringkat lebih tinggi sikit lah kita panggil asimtot. Asimtot. Iaitu garis di mana graf fungsi tidak akan menyentuh atau memberikan nilai. Nah, itu garis yang tak tertakrif lah. Garis untuk kita panggil garis asimtot. Garis fungsi yang tidak ada graf yang memintasnya. Okey, jadi nilai tangent 90 dan tangent 270 tidak tertakrif. Cuba kamu tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator tangent 90. Apa nilai yang kamu dapat? Cuba tekan kalkulator. Tangent 90 darjah. Dapat apa? Kamu tekan tak dapat nilai kan? Dapat math error, betul? Kamu tekan tangent 270 darjah. Pun dapat math error juga. Baik, secara pengiraannya, tangent satu sudut ialah sin sudut bahagi dengan cos sudut. Ini ialah perkaitan antara tangent dengan cos. Kalau kamu tekan, kalau kita nak cari tangent 90 darjah, maknanya kita cari sin 90 darjah bahagi dengan cos 90 darjah. Okey, sin 90 darjah ni berapa? Kamu dah belajar gitu jari tu kan? Okey, sin 90 darjah ialah 1. Okey, 1 bahagi dengan cos 90 darjah ialah sifar. Okey, cos 90 darjah ialah sifar. Jadi bila kamu dalam algebra dalam fungsi 1/0 ataupun pengiraan, dalam pengiraan 1/0 tu ialah 1/0 ialah infinity. Jadi tak tertakrif. Mana boleh satu biji gula-gula bahagi dengan kosong orang kan? Sebiji gula-gula nak bahagi dengan kosong budak. Macam mana kamu nak mentakrifkan? Tak boleh. Jadi ini ialah graf tangent. Jadi graf tangent tu dia akan jadi macam mana? Dekat 90 ni dia ada garis yang dia tidak akan sentuh. Dekat 270 ni pun ada satu garis yang dia tidak akan sentuh graf ni. Jadi dia akan naik macam ni. Naik ke atas. Lepas tu sambung. Lepas tu naik ke atas. Lepas tu sambung bawah ni berhenti kat sini 360. Itu cukup satu pusingan untuk graf tangent. Satu tempoh kita panggil. Okey. Apakah kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri, ketiga-tiga graf fungsi trigonometri ni? Sekarang ni tadi kamu tengok Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X dengan Y sama dengan tangent X. Kamu tengok tiga graf ni. Okey, sekarang ni kalau sebenarnya ketiga-tiga graf ni berasal daripada bentuk armnya iaitu Y sama dengan A, kita buat tempat lain sikit. Baik. Sebenarnya graf Y sama dengan sin X ni, cikgu kat sini berasal dari Y sama dengan A sin BX campur C. Okay, dia ni asal daripada Y sama dengan A sin BX campur C. Di mana okay, A ni 1, B ni 1, C ni kosong. Dia akan dapat yang ni, yang asal tadi. Okay. Graf Y sama dengan cos X ni sebenarnya berasal dari bentuk arm Y sama dengan A cos BX campur C. Di mana A-nya ialah 1, B-nya ialah 1, C-nya ialah kosong. Kita dapat Y sama dengan cos X ni. Okay.
Baik, bentuk graf Y sama dengan tangent X berasal dari Y sama dengan A tangent BX campur C. Di mana A-nya ialah 1, B-nya ialah 1, C-nya ialah kosong. Kita akan dapat graf Y sama dengan tangent X. Jadi, sekarang apa akan berlaku kalau pemalar-pemalar A, B dan C ni cikgu tukar-tukarkan? Kita bagi nilai. Kalau kita bagi nilai lain. Okey, cuba tengok rajah di bawah. Rajah ini menunjukkan ciri-ciri fungsi berkala, iaitu ada tempoh dan amplitude. Okey, tempoh ialah selang satu kitaran yang lengkap. Fungsi trigonometri ialah fungsi yang berkala. Graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang yang tertentu. Misalnya graf fungsi sinus berulang pada setiap selang 360 darjah. Kita boleh mengatakan fungsi Y sama dengan sin X ialah fungsi yang berkala dalam tempoh 360 darjah. Okay, ini ada tempoh ni, nampak tak ni? Maknanya satu kala ni macam satu diulang sekali. Nanti diulang lagi sekali. Satu kala macam tu. Okay. Amplitude pula ialah jarak maksimum yang diukur dari garis keseimbangan. Ini ialah garis keseimbangan 4cx kita tadi, contohlah 4cx. Jadi amplitude ialah jarak di antara garis keseimbangan hingga kepada titik yang paling tinggi. Macam tu. Ini pun amplitude juga. Okay, macam tu. Lepas ni kita tengok contoh-contoh di mana amplitude tu, macam mana amplitude. Ingat amplitude maknanya tinggi rendah. Amplitude dalam graf ialah tinggi dengan rendah dia. Okay, tempoh maksudnya apa? Tempoh makna kala dia. Kala dia dalam satu kala ni dia ulang macam ni ke ataupun macam ni ke ataupun macam ni. Macam tu. Itu tempoh. Dalam 360 darjah macam mana bentuk ulangan graf tu. Okay. Baik. Jika diberi fungsi trigonometri Y sama dengan AX, ABX campur C, Y sama dengan A cos BX campur C dan Y sama dengan A tangent BX campur C, apa yang berlaku pada bentuk dan kedudukan graf fungsi trigonometri jika nilai A, B dan C ni kita ubah. Ini ialah contoh-contoh graf. Ini semua contoh-contoh graf. Okay. Tengok kita cuba tengok perubahan-perubahan kepada A, B dengan C. Baik. Kalau A ni kita tahu teori dulu sebelum cikgu tunjukkan aktiviti ni. Okay, tadi kan Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey. A ni ini graf sin dulu Okey. A berubah. Katalah A ni berubah, cikgu letak nombor. Letak 2 ke 3 ke. Nilai maksimum minimum akan berubah. Maksimum minimum maknanya apa? Amplitude tu Amplitude tu akan berubah. Okay. Kalau B ni cikgu ubah, graf tu akan ada berapa banyak kala dalam satu tempoh. Berapa banyak kala dalam satu tempoh. Maksudnya dia sama ada graf tu akan kurus ataupun dia mengembang. Dia memampat ataupun mengembang. Okey, C ni yang belakang ni, bila saya ubah, graf ni dia akan beranjak lebih ke atas ataupun ke bawah. Sebab C ni ialah pintasan Y. C ni ialah pintasan Y. Jadi graf tu akan kalau C ni ada nilai, dia akan beranjak ke atas ataupun ke bawah. Itu ialah graf Y sama dengan sin X. Nampak tak ni? Okey. Kalau graf Y sama dengan cos X, yang itu A cos BX campur C. Kalau cikgu ubah A, maksudnya pun sama juga. Kalau cikgu ubah A, apa yang berlaku? Nilai ni, amplitude ni. Amplitude ni berubah. Dia akan ikut. Kalau dia satu lah maksimum dia. Kalau dua lah. Okey, B pula. Kalau B ni cikgu ubah. Tadi satu maknanya dalam 360 darjah satu kala. Sekali. Dia lengkung dia tu sekali. Macam tu sampai sini sekali. Tapi kalau cikgu ubah B ni dalam 360 darjah, katakan 2. Maknanya dia akan jadi 2 lengkungan dalam satu tempoh 360 darjah. Okay. Dan C ni pun sama. Ini pun pintasan Y. Maknanya kalau cikgu tambah C tu 1, graf ini yang asalnya dekat 1, dia akan naik ke 2. Contoh macam tu. Okay. Ini pun sama. Graf tangent ni. Y sama dengan A tangent BX tambah C. Okay. A akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Maksudnya nanti kamu akan nampak garisnya bergerak. Lepas cikgu tunjukkan GeoGebra ni. Okey, lepas tu B.
B akan kita tengok graf tangent ni semakin menegak ke, semakin menegak macam tu. Tapi dia tidak akan menyentuh garis asimptot tadi. Okay, C ni pintasan di Y. Katakan ni sini kosong kan, tapi kalau cikgu letak sini 1, graf ni semua terangkat ke 1 ni. Dia akan pintas kat 1. Dia terangkat ke sini. Ni semua akan ikut, semua terangkat. Akan menegak ke atas ataupun ke bawah. Okey, cikgu nak tunjukkan GeoGebra ni. Buat sikit aktiviti ni. Supaya kita nampak cerita tak ni juga kan. Okey. Sekejap. Cikgu stop dulu ni. Cikgu. Ya. Ni ada kena mengena dengan form 4 bab 1 ke? Form 4 bab 1. Form 4 bab 1 tajuk apa? Fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu membuli-bah. Fungsi itu fungsi kuadratik. Ini graf fungsi trigonometri. Kan kuadratik kan bentuk arm kuadratik apa? Y sama dengan apa dia? Ingat tak? A kuasa 2 tambah BX lagi tambah C. Ada sin cos tangent tak dekat situ? Tak tahu. Ada tak timbul perkataan sin cos tangent dalam persamaan form tu? Macam tak ada. Tak ada kan, sebab kamu cakap tadi Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan? Mana ada sin cos tangent? Tak ada pun. Nampak? Itu bentuk arm fungsi kuadratik. Ini fungsi trigonometri. Fungsi ni dalam matematik maksudnya adalah satu persamaan lah. Satu persamaan, satu perkaitan. Itu dia. Okay. Baik, sekarang cikgu nak tunjuk pada kamu. Kita buat sikit aktiviti GeoGebra. Nampak tak? Nampak tak ni? Okay. Dah ya? Ini ialah GeoGebra. Ini ialah GeoGebra ataupun perisian yang kamu boleh tengok bentuk-bentuk lengkung, sin, cos dengan tangent. Okay. Kalau kamu tengok cursor cikgu ni, ini ialah fx fungsi lah ataupun y lah, y. Fx ni ialah paksi y sebenarnya, tapi kita letakkan dia sebagai fungsi sama dengan 1 sin 1x campur kosong. Ini ialah graf y sama dengan sin x yang asal warna merah ni. Okay, kalau kamu perhatikan dia kosong, mula dengan kosong, naik sampai 180, naik sampai sini 360. Okay, cuba tengok kalau cikgu ubah A ni. A ni yang depan ni, yang satu ni kan. Okay, cikgu naikkan dia. Okay, cuba perhati apa perubahan yang berlaku pada amplitude kan. Amplitude tu ialah jarak daripada garis keseimbangan, tadi garis keseimbangan X ni. Okay, dia akan naik sampai 2. Sebab sini cikgu ganti 2, dia akan naik maksimum ni 2. Amplitude ni jarak dia maksimum atau minimum daripada jarak maksimum daripada garis keseimbangan. Okey. Cuba tengok apa berlaku. Okey, cikgu pusing balik pada A sama dengan 1, maknanya dia akan pergi macam tu. Apa berlaku kalau B ni cikgu naikkan 2? Cuba tengok, perhatikan. Ulang balik kalau dia 1. Okey, kalau 1, tengok dekat sini, dekat graf ni, graf fungsi, daripada kosong naik sampai 360 satu tempoh. 360 buat sekali lagi. Sampai 720 satu tempoh lagi. Macam tu dia akan berulang. Okay, sekarang apa berlaku kalau B ni cikgu naikkan kepada 2? Tengok. Macam mana graf tu dimampatkan. Okay. Maknanya dalam 360 ni ada dua tempoh. Dalam tempoh 360 ada 2 color. 2 kali graf sign tu diulang. Nampak kosong. Sampai sini sekali. Sampai sini sekali lagi. Nampak? Okay. Itu kalau kita ubah A, kita ubah amplitude. Kalau kita ubah B, kita ubah tempoh. Okay. Ataupun color dalam satu tempoh. Kalau C pula. Cuba tengok C. Okay, ni cikgu ubah balik pada B, ni cikgu ubah balik pada 1. Okay, ni balik pada graf asal tadi kan. Okay, C ni ubah balik pada kosong. Ini graf asal, Y sama dengan sin X. Okay, cuba kalau kita ubahkan C ni naikkan kepada 2. Apa berlaku? Kalau C kosong, kat sini.
Okay, naikkan C tu 2. Naikkan C 1. Maknanya graf ni sekarang dah ternaik secara menegak dan meminta C 1. Tadi dia pinta kat kosong, dia naik kat 1. Jadi bila naik, dia tak boleh naik dekat sebelah pintasan Y ni je. Seluruh graf ni akan naik 1. Okay, nampak tak kelas? Nampak sikit tak? Nampak je ke? Okay. Boleh ya? Okay, sekarang ni cuba kita pergi pada graf cosine. Graf cosinus. Okay, graf cosinus ni cikgu turunkan C ni kosong dulu. Graf C yang kosong. Okay, asal dia tadi Y sama dengan cos X. Ini graf asal. Y sama dengan cos X. Okay, A dia 1 lah. A 1 maknanya paling tinggi graf cos ni ialah 1. Okay. Cos 1X maksudnya antara 0 sampai 360 ni dia buat satu color. Naik ke atas. Macam tu. Okay, cuba kita ubah sikit Kita ubah. Kalau A ni cikgu tambah jadi 2. Cuba perhati apa berlaku. Tengok. Kalau 2 tambah 2, 2A ni cikgu ubah jadi 2, graf ni akan naik ke atas. Akan amplitude tu akan bertambah. Amplitude ni jarak maksimum ataupun jarak maksimum daripada garis keseimbangan akan bertambah 2. Kalau cikgu tambah 2, nanti kamu boleh buat aktiviti ni Cikgu buat ada link tu, cikgu kamu cuba. Naik 2.2, naik lagi. Naik 2.3 macam tu. Okey, kalau 3 maknanya dia akan maksimum tu 3 lah, minimum tu negatif 3. Okey. Pula ni cikgu masuk balik pada 1. Cuba B pula kita ubah. B kita ubah. Okay, ubah ubah jadikan 2. Maksudnya dalam 360 darjah daripada 0 ke 360 darjah dia ada 2 kali. 1 naik 1. 2 kali. Dia pengulangan tu 2 kali dalam 360 darjah. Okey, sekarang cikgu ubah C pula. Ni cikgu masuk balik pada 1. Okay, C pula Kalau ini yang asal ni, Y sama dengan cos X. Okay, cikgu tambah. Apa berlaku? Perhatikan betul-betul. Apa berlaku? Tadi graf tu dia meminta C1. Jadi graf ni sekarang dah teranjak tambah satu lagi ke atas. Jadi tadi graf cos mula dengan 1, dia akan naik ke mula dengan 2. Macam tu. Itu graf cos Sekarang kita cuba tengok graf tangent pula. Pindah dulu ni, C ni masuk balik kosong. Okay. Tangent. Tangent ni special sikit. Dia tak ada lengkung-lengkung yang macam bukit tu. Tangent ni, okay, kalau tengok antara 0 sampai 360, okay, 0 ni naik ke atas. Lepas tu garis 90 ni tak ada tak ada graf yang pintas 90. Mula bawah naik balik atas. Lepas tu 270 tak ada garis, tak ada graf yang pintas 270. Dekat situ tak tertakrif. Okay, naik sampai 360. Macam tu. Okay. Lepas tu kalau nak ulang lagi, naik. Lepas tu jalan di bawah, naik ke bawah, 720. Satu lagi color. Okay. Kalau cikgu ubah A, cuba perhatikan. Ubah A. Apa berlaku? Dah makin kurang, dah makin tinggi bertambah dia punya kecerunan ni. Macam tu. Okay. Baik, kalau cikgu ubah B dalam tangent, okay, cikgu masukkan jadi nombor yang asal balik A. Okay, B. Kalau B tu cikgu tambah jadi 2. Okay, kamu perhatikan bahawa dalam 0 sampai 360 ada 2 kali graf tangent ini diulang. 2 kali. Itu kalau B. Okay, sekarang kita tengok C pula. Okay, C tadi apa? C tu dia berganjak atas bawah kan? Okay, kalau C ni cikgu tambah 1, nampak graf tu akan berganjak. Dia akan pintas di 1. Asal-asal tadi apa? Asal-asal tadi graf tu pintas di sifar kan? Pintas kat kosong sini. Okay, bila cikgu tambah C, graf tu akan pintas di 1. Semua akan ikut. Semua graf ni akan ikut sekali. Inilah graf tangent. Jadi kalau kamu nak tengok beza antara ketiga-tiga graf, okay, C ni cikgu masuk balik kosong jadikan dia graf asal. Okay. Graf sin ni macam ni. Graf cos macam ni. Cos mula dengan 1. Tadi graf sin mula dengan 0 sampai 360 dia habis dengan 0. Dengan sifar.
Graf cos mula dengan 1 sampai 360 habis dengan 1. Okay, graf tangent ni special sikit. Dia macam tu. Okay, ni ketiga-tiga graf yang kamu belajar hari ni. So, kamu boleh explore GeoGebra ni. Link tu cikgu akan bagi dalam slide. Kamu boleh cuba-cuba tengok macam mana. Okay, selesai dengan GeoGebra kita. Kita tengok secara umumnya, okay, bagi tiga-tiga graf ni. Graf Y sama dengan A sin BX tambah C. A mesti lebih besar dari kosong dan B lebih besar dari kosong. Okay. Dan kemudian graf Y sama A cos BX tambah C. A lebih besar dari kosong, B lebih besar dari kosong. Dan Y sama dengan A tangent BX tambah C. A lebih besar dari kosong, B lebih besar dari kosong. Baik, nilai A berubah. Kalau kita ubah A ni, naik turun ni semua. Kita cuba naikkan, turunkan ke. Nilai maksimum dan nilai minimum akan berubah. Jadi amplitude fungsi akan bergantung pada nilai A kita. Bagi graf tangent, ini graf sin dengan cos saja. Bagi graf tangent, lengkung graf akan berubah, tiada amplitude. Memang graf tangent memang tiada amplitude. Baik, kalau B berubah, bagi ketiga-tiga graf, tempoh fungsi berubah. Okay. Jadi nilai B bertambah, graf kelihatan mampat secara mengufuk, tempoh fungsi semakin berkurang. Okay, tempoh fungsi sinus dan kosinus, macam mana kita nak cari tempoh dia? 360 bahagi B. Ingat ni rumus ni. Okay, tapi untuk tempoh fungsi tangent 180 bagi B. Dua-dua ni nanti kita akan tengok dalam contoh. Okay, nilai C pula dia akan mempengaruhi apa? Dia akan mempengaruhi kedudukan graf. Kalau C ni lebih besar dari kosong, kalau kita tambahkan C ni, tambahkan ke C ni, graf ni akan beranjak C unit secara menegak ke atas paksi X. Kan kita naik tadi kan? Graf tu ternaik. Okay, kalau C ni kurang dari kosong, graf ni akan beranjak C unit secara menegak ke bawah paksi X. Graf tu anjak ke bawah ke atau anjak ke atas? Okay, kita tengok contoh. Tengok contoh. Okay. Baik, rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X bagi 0 hingga 360 darjah. Okay, laka ni maksudnya kita nak cuba laka atas graf ni. Laka setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. Kita buat A dulu. Baik, ini kan Y sama dengan 2 sin X. Jadi ini datang daripada bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C. Jadi A apa kat sini? A ialah 2. B apa kat sini? B ni kita bandingkan, B ni 1. C ni 0. Okay, C ni sifar. Okay, sekarang kita nak laka graf A ni. Graf ni lah. Okay, macam mana? A ni akan beritahu kita amplitude kan? Maksimum minimum dia 2. Jadi sekarang ni dapat atas graf yang sama. Okay, atas graf yang sama ni, kamu ambil pembaris, panjangkan. Okay, panjangkan graf ni sebab tadi tu maksimum ni 1 kan? Okay, kamu ambil pembaris, panjangkan. Okay, ini paksi Y. Sekarang ni 1, okay, 2 dekat sini. Okay. 2, maksudnya dia mesti 2 dengan negatif 2. Bawah ni pun sama juga. Ambil pembaris tadi. Okay, bawah ni pun kita kena tambah. Jadi negatif 2 kat bawah ni. Sama skala kalau kamu gunakan kertas grid tu kamu kena gunakan skala yang sama. Okey. Lepas tu apa? B sama dengan 1. 1 maknanya okay, dalam antara 0 sampai 360 masih lagi satu lengkungan, satu color Baik, C0 maknanya dia masih lagi pintas dekat C sifar. Kita tak anjakkan dia ke atas ke bawah. Jadi graf kamu masih lagi 90 ni amplitude dia 2. 270 ni amplitude dekat sini. Dekat negatif 2. Okey, lepas tu graf sin kita mula dengan 0 Sambung. Lalu kat 180. Lalu kat bawah ni. Naik ke atas. Macam tu. Jadi inilah graf Y sama dengan 2 sin X. Okey. Baik. B pula. Baik, B. Y sama dengan 2X. B. Y sama dengan 2 sin 2X. Okay, ini graf sin ni. Ini graf sin. Kita sengaja cerita sin. Jadi kita tak ubah pada graf-graf lain. Okay, ini asal daripada apa? Y sama dengan A sin BX tambah
C bentuk armnya. Okey, cuba bandingkan apa nombor-nombor ni. A ni 1. Okey, B ni 2. Okey, A 1, B 2, C berapa? Kosong. C ni kosong. Boleh betul. Baik, sekarang ni A maksudnya apa? A ni dia tinggi rendah kan? Maksimum minimum dia tu. Maksimum minimum dia tu. Okey, 1 samalah 1. B ni 2. 2 maknanya dalam kosong sampai 360 darjah dia akan ulang 2 kali. Sekali, 2 kali macam tu. Dan C ni kosong maknanya dia akan pintas juga kosong juga. Okey, maknanya graf ni cikgu tak payah tambah part C dia sebab dia paling tinggi pun 1 dan minimum pun negatif 1. Tapi cikgu kena mampatkan dia. Mampatkan dia maknanya antara 0 sampai 180, okey, kena kuruskan dia. Sampai 180, 0 sampai 180, dia akan naik macam ni. 1, maksimum kat situ. Lepas tu dia potong kat 90, 1 kali. Okay, sebab dia 2 kali ni kan. 2 kali dalam 360, 2 kali. So naik sini. Lalu kat 270. Maksudnya yang dekat mana dia nak lalu 90 tadi dia akan jadi separuh kat sini. Kat sini. Yang tadi 270 dia akan pergi ke sini. Mampatkan dia. Macam tu. Mesti sama kalau sini berapa unit. Sini akan dia 45 lah. 45 ni ialah titik maksimum yang 1. Okey. Tambah 45 lagi, tambah 45 berapa? 135. Titik minimum dia negatif 1. Sini 180 tambah 45 lagi berapa? 45. 225. Titik maksimum dia 1. Macam tu. Dia tak boleh pakai lukis je. Dan ini pun sama. So, sekarang ni beza dia 45. Kamu dah separuhkan dia. Okay, 270 tambah 45 dia berapa? 315. Okey, sini 315, titik minimum dia negatif 1. Macam tu. Okey, macam mana dia berubah? Macam mana bentuk nilai-nilai A, B dan C tu mengubah bentuk graf. Okey. Baik, seterusnya C pula. Okey, Y sama dengan sin X campur 1. Ini asal daripada persamaan. Okey, tak perlu. Y sama dengan A sin B X tambah C. Okay, bandingkan. Apa A dia? A ni 1. B ni? B ni pun 1. C? C berapa? C pun 1. Okey, A ni akan tentukan tinggi rendah. Bukan tinggi rendah, amplitude lah. Amplitude maksimum dia berapa? 1. Okey, masih lagi 1. Okey, B sama dengan 1. Maksudnya dalam 0 sampai 360, masih lagi 1 kala. Okey, C sama dengan 1. C sama dengan 1 maksudnya kamu menganjakkan graf ini naik 1 ke atas. Jadi saya kena ambil juga pembaris. Saya kena tambah, 1 ni akan jadi 2. Okay, 1 akan jadi 2. Bawah tu tak payah tambah. Sebab apa? Dia takkan ke bawah. Sebab semua graf akan menganjak ke atas. Jadi yang ini cikgu akan lukis, ini 1, okay, 2 katakanlah kat sini. 2 mesti sama sama panjang. Graf ini lain-lain tak berubah lain-lain tak berubah. Masih lagi 1 ni sama juga jarak dia 1. Ni pun jarak dia 1. Lepas tu tempoh dia ni dalam 360 darjah pun satu kala. Cikgu cuma anjakkan dia ke atas saja. Anjakkan dia ke atas. Lepas tu kat sini mesti samalah lukisan tu. Naik ke sini, habis kat sini. Okey, lukisannya akan jadi macam tu. Inilah. Boleh? Okey. Tu C. Jadi lukisan kamu ni kamu kena buat lengkuk serupa dengan yang bawah ni. Okey. Baik, itu C. Baik, yang D pula. Asalnya Y sama dengan 2 sin 2X. Okey. Ini asal daripada Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, bandingkan. A dia apa? A dia 2, B 2, C kosong. Okey, C kosong. Apa maksud A2? Maknanya tinggi ini akan naik kepada 2. Apa maksud B2? B2 maknanya dalam 360 darjah ni, dalam tempoh 360 darjah, kita akan bahagi 2.
kita akan dapat dua color, dua color. Dan C sama dengan kosong, maknanya dia masih lagi dekat sini lah. Dia masih lagi, kita tak anjakkan di atas dengan bawah. Okey, macam mana kamu nak lukis? Oleh kerana dia ni bertambah, amplitude bertambah, cikgu kena tambah. Ni cikgu kena tambah. Part sini bagi naikkan di ke atas dan ke bawah. Ni part CY. Okey, satu ni sini jadi 2. Sini pun akan jadi negatif 2. Okey, amplitude ni bertambah kepada 2 dan negatif 2. Okey, dan dalam 360 ni 2 kali ulangan graf ni. Maksudnya dekat 80 nanti graf ni akan jadi macam ni. Ini akan jadi 45, macam tadi juga. 135, sini 200 apa? Tambah 45, 225 dengan 45 lagi, 315. Okey. Dia akan jadi naik ke atas ke sini. Maksimum dia kat 45 pula sekarang. Ni turun. Lepas tu 135 minimum naik balik sini. Baru satu color. Dalam 360 ni satu tempoh tu ada dua tempoh ada dua color. Bercolor kan, nama pun bercolor kan. Lepas tu naik balik. Lalu kat 270, minimum kat 315, naik balik ke sini. Macam tu. Jadi graf kamu akan jadi macam tu. Jadi kalau kamu tengok betul-betul daripada contoh A tadi, okay, ini ialah bentuk graf yang kamu akan perolehi. Macam yang kita lukis tadi lah. A, amplitude akan menjadi 2. Okay. Soalan B, graf kita akan jadi begini. Okay. Iaitu tempoh menjadi 180. Tempoh menjadi 180. Tadi kan rumus yang kita tengok, kalau sin dengan y sama dengan sin x dan graf y sama dengan cos x. Okay. Dua-dua ni kalau kamu nak cari tempoh, ambil 360 darjah bagi dengan 2. Bagi dengan n lah, bagi dengan b. Ni kan, ni. Aku pula tak tahu nak cakap mana. Ni. Tempoh ni. Tempoh graf fungsi sinus dan kosinus, kamu bahagikan dengan b. Nak tahu tempoh tu berapa. Untuk graf sinus dan kosinus. Untuk tangent, kamu bagi 180 bagi dengan b. Itu sebabnya kat sini, okay, contoh b ni tadi, untuk graf sin dengan cos, kamu bahagi dengan 2. Bagi dengan 2. Sebab b ni 2. Okay, kalau dia 3, bagilah dengan 3. Okay, tapi kalau tangent, graf y sama dengan tangent x, kita nak cari tempoh dia 180 bahagi dengan 2. Ini ialah cara kita nak cari tempoh. Okay, tempoh menjadi 180. Ini soalan B. Okay, soalan C, kita akan dapat bentuk graf macam ni yang macam tu. Namakanlah. Ini kita cikgu tak namakan pula. Graf Y sama dengan sin X campur 1. Okay, tadi pun sama. Kita bagi nama graf yang cikgu lukis yang baru tadi. Y sama dengan sin 2X. Okay, yang A ni pun sama. Ini cikgu dah bagi nama dah. Kita bagi nama. Okay, yang ni pun sama. Hasilnya kamu akan dapat graf yang macam ni lah. Okay, jadi amplitude akan jadi 2 ni. B nak cari tempoh, ini graf sin. B nak cari tempoh 360 bahagi 2 sebab dekat sini 2. Iaitu dalam 180 dia kena ulang sekali. Dalam 180 lagi dia akan ulang sekali. Mana ada 2 kali lah ulangan. Okay, baik, contoh 10 pula. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut antara 0 sampai 360. Ini sekarang ni pula graf cos. Asal daripada y sama dengan A cos bx tambah c. Okey, A dia berapa sini? A sama dengan 2. Bandingkan Membandingkan A sama dengan 2. B ni 1 depan ni. B sama dengan 1. C ni yang belakang ni. C sama dengan 1. Baik, maksudnya amplitude dia 2. Paling tinggi 2. Dalam satu tempoh 360 bila bahagi dengan 1 dapat 360. Maknanya satu color lengkungan tu dalam 360 dan C sama dengan 1. Graf ini akan teranjak 1 betul ke atas. Okey, sekarang macam mana kamu lukis sebelum kita tengok ini ialah graf cos. Ini asal ialah graf cos kita. Graf cos yang asal. Okey, maksudnya dia memberi idea pada kita sekarang ni. A ni 2 maksudnya yang ini akan jadi 2. Cikgu lakar je. Okey, dia akan naik ke 2. Graf ni.
2, dia akan jadi, bawah ni akan jadi negatif 2. Dia akan memanjang macam tu, memanjang. Dan B1 maksudnya sama, bentuk graf sama, bukan bentuk graf sama, maksudnya tempoh ni dalam 360 darjah masih lagi satu lengkung dan C ni akan naik ke atas 1. Okay, mula-mula kita lukis dulu macam ni. Okay, dia akan lukis macam ni dulu. Okay, untuk A sama dengan 2 ni. Tapi lepas tu oleh kerana C ni 1, kita kena anjakkan graf ni 1 ke atas. Anjakkan 1 ke atas maksudnya negatif 2 ni akan duduk di sini. Cikgu lukis graf warna hijau pula. Bila kita anjak ke atas 1, 2 ni akan pergi dekat 3, 1 ni akan, 2 akan pergi dekat 3, 90 di sini akan jatuh kat sini, macam tu. Negatif 2 akan jatuh kat sini, okay, dia akan teranjak. Okay, graf kita akan macam tu. Dia akan teranjak 1. Cikgu lukis ni cikgu lakar saja. Akhirnya kamu akan dapat graf seperti ini. Macam tu. Okay, iaitu amplitude-nya, nampak tak ni? Okay, maksudnya graf tadi dia teranjak 1 unit ke atas. Okay, asal dia dekat 2, sebab 2 apa? Sebab amplitude tu tadi. Amplitude yang mula kita buat yang biru ni, lepas tu bila kita anjak kita akan dapat graf yang warna hijau. Okay, kamu boleh rujuk balik kepada contoh penyelesaian yang dicadangkan. Okay, nombor 14, ni B pula. Okay, Y sama dengan tangent, ni kita buat A tangent BX tambah C. Okay, apa A dekat sini? A ialah 1, B ialah 0.5, C ialah negatif 1. Okay, C sama dengan negatif 1. Baik, A sama dengan 1 maknanya sama, graf tu masih lagi sama macam yang asal. B sama dengan setengah, maksudnya dalam 300, kalau graf tangent apa nak cari, macam mana nak cari tempoh? 180 bahagi dengan 0.5 dapat 360 darjah. Maknanya tempoh fungsi ialah 360 darjah. Baik, C sama dengan negatif 1, maknanya graf tu kena anjak ke bawah 1. Okay, sekarang ini ialah graf tangent. Okay, cikgu ubah ni letak sini. Okay, ini graf tangent, asal-asal graf tangent tu. Okay, apa yang kita ubah kat sini? B sama dengan 0.5, graf tangent tidak mempunyai amplitude. A ni memang 1, tak apa, tak ada masalah. Okay, B 0.5 maksudnya separuh daripada graf ni, kita kena buang yang ni. Dia akan jadi teranjak kat sini je. 1. Yang ni akan besar lah. Maksud dalam 0 ke 360 dia akan dapat satu graf macam ni, 180. Satu lagi graf macam ni. Kat bawah ni. Contoh. Ini cikgu padam bagi nampak. Ni semua. Okay, yang hijau tu dia akan jadi yang hijau. Okay, maksudnya separuh dia punya separuh tu macam tu. Okay, lepas tu yang C sama dengan negatif 1 maksudnya dia akan turun ke bawah. Graf tu akan turun ke bawah. Ini kosong kan? Sekarang dia akan turun macam ni. Ini akan turun ke bawah lagi lah. Ini akan turun kat sini. Negatif 1. Okay, jadi cadangan jawapannya adalah seperti ini. Ini. Tengok ni. Ini nanti kalau kamu ulang-ulang cuba buat. Okay, graf tangent tidak mempunyai amplitude. 1. Lepas tu B, tempoh fungsi ialah 360 darjah. Maksudnya antara 0 sampai 360 darjah tu kita separuhkan aja. Kemudian C sama dengan negatif 1, graf tu anjakkan ke bawah. Satu unit. Okay. Baik, itu contoh yang ke-10. B. Dan bahagian akhir, bagaimanakah menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi trigonometri. Okay, graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses tarik nafas dan menghembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Okay, hal laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembus nafas. Tarik, hembus, macam tu. Okay, hal laju ini diukur dalam liter per saat. Okay, jika Y mewakili hal laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal. Seperti ditunjuk dalam gambar rajah ni. Okay, macam mana kita nak bentukkan fungsi ni? Macam mana nak bentukkan fungsi ni? Cuba tengok.
Ini amplitude dia 0.6, maksudnya A ni 0.6. Okey, cikgu cuba jawab ni. Jawapan A Daripada graf ini, amplitude-nya ialah 0.6. Nampak jarak daripada garis keseimbangan. Jadi graf kita ni Y sama dengan 0.6 sin. Okey. Macam mana kita nak cari nilai tempoh dalam 5 saat? Kalau graf sin, apa dia formula tadi? 360 bahagi dengan B. Bahagi dengan B sama dengan 5. Sebab dia bagi tahu dekat sini kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Jadi B ni berapa kita nak cari B? B sama dengan 360 darjah bahagi dengan 5. Kita akan dapat jawapan 72. Jadi sini kita letak 0.6 sin 72 sin 72x campur dengan kosong. C ni kosong. Jadi jawapan kita, model fungsi kita ialah Y sama dengan 0.6 sin 72x. Ini satu jawapan untuk menjawab soalan nombor 1 ni. Dia suruh kita hasilkan satu model fungsi ataupun satu persamaan lah. Okay, B. Berapa hal laju aliran udara dalam liter per saat dalam masa 7 saat? Okay, kita dah dapat satu persamaan. Jadi sekarang kita nak cari hal laju aliran udara ialah paksi Y. Jadi kita nak cari Y lah. Jadi kita masukkan balik dalam persamaan tadi, kita dapat cari Y. Y sama dengan 0.6 sin 72 darab dengan 7 saat. X tu ialah 7 saat. Darab dengan 7. Macam tu. Okey, ini kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat Y sama dengan 0.35. Jadi kita boleh buat kesimpulan, hal laju aliran udara dalam liter per saat ialah 0.35 liter. Hal laju aliran udara ialah 0.35 liter per saat dalam masa 7 saat. Okey, ini kita boleh buat kesimpulan ini. Okey.